Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa lagi dalam sesi PDPR bersama dengan cikgu ya, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran yang akan kita cuba capai pada hari ini. Yang pertama, murid akan dapat mengenal ataupun dapat membaca dan mengenal pasti kandungan cerita. Yang kedua, murid akan dapat menerangkan kandungan cerita dengan jelas. Dan yang ketiga, murid akan dapat menyenaraikan nilai yang terdapat dalam cerita. Sebelum kita memulakan majlis, eloklah saya rasa kita mulakan dengan membaca doa penerang hati dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, murid-murid boleh terus bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Okey, boleh buka pada halaman 76 ya, halaman 76. Okey, tajuk yang diberikan kepada kita iaitu berkenaan dengan bersatu hati. Kita akan baca terlebih dahulu. Jadi kamu akan baca bersama-sama dengan saya ya. Ada dialog dekat atas tu iaitu nenek bersama dengan Fatin. Jadi apakah yang diperkatakan oleh mereka? Nenek, bolehkah nenek bercerita? Boleh Fatin. Tajuk cerita nenek ialah bersatu hati. Apakah maksudnya? Kamu dengar cerita nenek dahulu, nanti kamu tahu akan maksudnya. Itu nenek akan bercerita sesuatu kepada Fatin ya. Okey, jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini murid-murid, kita akan membaca cerita ini terlebih dahulu, kemudian kita akan cuba fahami apakah yang dimaksudkan dengan bersatu hati, dan kemudian kita akan buat perbincangan lah melalui beberapa soalan yang akan saya kemukakan untuk perbincangan sebentar saja lagi. Okey, kita baca terlebih dahulu cerita ini. Pada suatu ketika dahulu, Hussein, Raju dan Lim ke hutan. Mereka mencari kayu api. Tiba-tiba, Raju ternampak seekor ayam hutan. Dia mengekori ayam hutan itu tanpa disedari oleh rakan-rakannya. Apabila hendak pulang, barulah Hussein dan Lim tersedar akan kehilangan Raju. Mereka ingin mencarinya, namun mereka tidak berani meredah hutan kerana hari semakin gelap. Hussein dan Lim risau akan keselamatan Raju. Tambahan pula, hutan terlalu luas. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Hussein menceritakan kejadian itu. Ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Akhirnya mereka menemui Raju. Raju tersandar pada sebatang pokok kerana kepenatan. Raju mengucapkan terima kasih kepada semua. Dia terharu apabila semua penduduk kampung tanpa mengira kaum, keluarga mencarinya. Dia berjanji tidak akan cuai lagi. Okey, jadi saya harap saya lajukan, minta maaf sebab saya nak singkatkan masa. Saya harap murid-murid dapat membaca cerita ini dan dapat sedikit faham tentang apa yang nak disampaikan, tentang apa cerita ni. Jadi jom kita tengok satu persatu. Okey. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan bersatu hati ya? Apakah yang dimaksudkan dengan bersatu hati yang diperkatakan ataupun yang diceritakan oleh nenek ini? Okey, bersatu hati ini tidak ada lah, tapi tidak ada dalam petikan, tapi ini adalah satu isi disirat yang perlu kita fahami dan kita tahu apakah maksud dia. Okay, bersatu hati ialah bekerjasama menggembling tenaga untuk mencari satu penyelesaian. Jadi menggembling tu adalah bersatulah, bersama-sama bersatu untuk mencari satu penyelesaian. Kalau kita lihat dekat sini, apa yang bersatu hati ialah Hussein dan Lim ya. Mereka bersatu hati untuk mencari Raju yang hilang di dalam hutan. Okey, yang seterusnya, apakah nilai murni yang boleh diperoleh daripada cerita ini? Okey, nilai murni itu apa? Nilai murni itu satu benda baik ya, satu
sikap perbuatan ataupun ciri-ciri baik yang boleh kita contohi. Okey, daripada cerita ni apa yang boleh kita contohi ialah Husin dan Lim bersatu hati mencari Raju dengan mencuba pelbagai perkara. Ini seperti yang saya nyatakan tadilah. Husin dan Lim ni bersatu hati mencari Raju. Okey, dia mengikhtiar dengan pelbagai cara sampai Raju tu telah dijumpai. Okey. Nilai murni yang kedua, okey. Husin dan Lim risau akan keselamatan Raju. Jadi mereka berlari ke sana sini sampailah ke rumah ketua kampung, maklumkan kepada ketua kampung, kemudian ketua kampung tu memberitahu kepada orang ramai untuk mencari dia. Jadi nilai murni yang dapat diperolehi daripada Husin dan Lim ni, dan mereka ada sikap, mereka ada rasa kasih sayang terhadap sahabat mereka. Jadi kasih sayang adalah nilai murni yang kedua daripada cerita ini. Okey, yang seterusnya, apakah nilai murni yang ketiga? Okey, Raju mengucapkan terima kasih kepada semua penduduk kampung setelah dia dijumpai. Dia ucap terima kasih. Jadi, Raju ni mempunyai nilai murni yang sangat baik, iaitu dia seorang yang berterima kasih dan dia seorang yang bersyukur. Okey, kamu kenalah jadi seperti Raju, sentiasa berterima kasih dan bersyukur. Begitu juga dengan Husin dan Lim, seorang yang mempunyai kasih sayang terhadap sahabat dia. Kamu kena ada nilai murni ataupun sifat seperti Husin, Lim dan Raju ini. Okey, jom kita cuba jawab soalan yang ada dekat bawah dalam buku teks tu. Sekiranya kamu ialah Raju, apakah yang akan kamu lakukan untuk keluar daripada hutan? Apa yang akan kamu buat sekiranya kamu tersesat, dan apa yang akan kamu lakukan untuk keluar daripada hutan tersebut? Jadi cikgu ada 4 cadangan sekiranya nak buat. Cuba kamu fikir, kalau aku jadi Raju, apa yang aku akan buat kalau aku sesat dalam hutan? Tak ada orang dalam hutan, hanya pokok-pokok kan. Pokok je banyak kan, tak ada orang. Apa nak buat? Cadangan cikgu yang pertama, mungkin kamu boleh menjerit meminta pertolongan. Mungkin ada orang yang mendengar suara kamu, dia akan datang tolong. Menjerit sekuat hati meminta pertolongan. Ini yang pertama yang boleh kamu buat. Yang kedua, kamu boleh bakar kayu. Ini kamu kena ada kemahiran. Kena pandai lah untuk menghidupkan api. Ataupun memang kamu dah sebelum masuk hutan kamu dah ada bawa pemetik api tu kan. Naikkan asap supaya orang tahu ada orang dekat situ. Okey. Yang ketiga, kamu boleh mencari bunyi air. Okey, cari ada sungai, ikut sahaja laluan sungai itu, sebab biasanya orang akan ada penempatan dekat sungai. Akan ada rumah ataupun sungai itu dia akan bawa kepada kamu akan jumpa jalan ke. Nanti kamu akan ikut laluan jalan yang berturap tersebut. Jadi sungai biasanya memang akan kamu ikut, memang akan jumpa rumah ataupun apa pembinaan lah. Sebab sungai ni pada zaman dahulu orang memang membina rumah di sebelah sungai, sebab sungai ni adalah sumber untuk mencari sumber makanan, ikan dan sebagainya. Jadi kamu ikut saja laluan sungai. Okey, dan yang terakhir, mungkin kamu boleh mencari tempat lapang. Kenapa? Sebab tempat yang lapang memudahkan usaha pihak ataupun pasukan penyelamat untuk mencari kamu. Selain daripada mereka mencari di dalam hutan, mungkin ada antara pasukan penyelamat yang menggunakan helikopter mencari daripada atas. Dia akan tengok. Jadi pastikan apabila kamu berada di tempat yang lapang, kamu memakai pakaian, kalau boleh kamu cari pakaian yang mempunyai warna, kontras warna yang baiklah. Maksud cikgu, kalau kamu duduk dekat hutan kan, daripada atas nampak warna hijau sahaja kan, kamu cari kain ataupun pakai baju yang berwarna merah, ataupun warna yang terang supaya orang boleh nampak. Kalau kamu pakai hijau macam pokok juga, nanti orang pun tak nampak, orang ingat kamu pokok. Macam itulah kan. Jadi mencari tempat yang lapang memudahkan usaha pihak ataupun pasukan penyelamat untuk menyelamatkan kamu. Jadi saya rasa cikgu harap kamu faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk tugasan, kamu akan lengkapkan latihan di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 87. Dekat dalam muka surat 87 tu nanti dia akan minta kamu senaraikan nilai-nilai murni. Cikgu terima sama ada kamu nak menulis dalam bentuk ayat ataupun kamu hanya nak letakkan nilai murni sahaja. Kedua-duanya diterima oleh cikgu. Okey,
Kalau dalam bentuk ayat, lagi baik. Maksudnya, dalam bentuk ayat tu kamu ada penerangan berkenaan dengan nilai murni yang kamu nyatakan. Contohnya, kalau ada nilai murni kasih sayang, kamu terangkan dekat situ seperti mana yang cikgu terangkan tadi kan. Usim dan Lim risau akan keselamatan Raju tu. Supaya kita nampak lebih jelas, yang tu lagi baik. Okey, terima kasih di atas perhatian yang kamu berikan. Terima kasih kepada ibu dan ayah kamu ataupun ahli keluarga kamu yang memudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.